Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Ayuni binti Muhammad Nazri akan membentangkan tajuk rukun iman yang kedua, iaitu beriman kepada malaikat. Sebelum kita pergi pada isi yang lebih dalam, suka saya ingatkan semula rukun-rukun iman. Rukun iman terbahagi kepada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Seterusnya kita akan beralih kepada pengertian ataupun maksud beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat membawa maksud yakin ataupun percaya bahawa malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan daripada cahaya. Mereka sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah melanggar larangannya. Selain itu, terdapat di dalam Al-Quran dalil naqli yang mengatakan dan menyebut tentang beriman kepada malaikat, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeza-bezakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasulnya. Dan mereka juga mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Seterusnya kita akan beralih kepada bilangan, nama-nama dan tugas malaikat. Seperti mana yang kita telah belajar ataupun kita telah tahu, malaikat mempunyai 10. Dan pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya menguruskan rezeki, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Dan yang keempat, malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Yang kelima, malaikat Raqib, iaitu tugasnya mencatat amalan baik manusia. Dan yang keenam, malaikat Atid, tugasnya mencatat amalan buruk manusia. Dan yang ketujuh, malaikat Munkar, tugasnya ialah menyoal orang mati di dalam kubur. Manakala malaikat Nakir, tugasnya menyoal orang mati di dalam kubur, sama juga seperti malaikat Munkar. Dan yang kesembilan, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu syurga. Manakala yang terakhir, malaikat Malik, iaitu tugasnya menjaga pintu neraka. Selain tugas khusus yang kita ketahui, malaikat juga mempunyai tugas umum mereka. Yang pertama, menanggung arash. Yang kedua, malaikat sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, malaikat sentiasa mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang Islam yang taat. Yang keempat, malaikat akan menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Contohnya seperti yang kita tahu dan kita
tengok dalam hadis, satu hadis yang mengatakan An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu tariqan ilal jannah wa innal malaikah latadha'a ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna'un. An Abi Darda, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu telah berkata bahawa aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalannya menuju ke syurga. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar menebarkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu kerana redha terhadap apa yang mereka cari. Seterusnya, tugas umum malaikat yang terakhir ialah malaikat akan membisikkan kebaikan ke dalam hati manusia. Selain itu, saya akan meneruskan pembentangan saya dengan tajuk perbezaan malaikat dan manusia. Perbezaan antara malaikat dan manusia kita boleh lihat dari segi fizikal. Ciri-ciri fizikal bagi malaikat ialah yang pertama, diciptakan daripada cahaya. Malaikat juga tidak mempunyai jantina dan malaikat juga memiliki sayap. Manakala manusia, sifat fizikal bagi manusia ialah diciptakan daripada tanah. Yang kedua, manusia berjantina sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang ketiga, manusia tidak mempunyai sayap. Seterusnya, perbezaan antara malaikat dan manusia kita boleh lihat dari segi sifat mereka. Ciri-ciri malaikat dari segi sifat. Yang pertama, malaikat tidak bernafsu. Yang kedua, mereka tidak makan dan tidak minum. Yang ketiga, mereka tidak akan mati hingga hari kiamat. Manakala manusia, sifat bagi manusia, mereka bernafsu, contohnya berkahwin. Yang kedua, manusia akan sentiasa makan dan minum. Dan yang ketiga, manusia tidak kekal dan akan mati. Seterusnya ialah perbezaan dari segi tanggungjawab antara malaikat dan manusia. Tanggungjawab malaikat yang pertama, mereka sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mereka sentiasa menjalankan tanggungjawab tanpa memperoleh balasan pahala. Yang ketiga, mereka sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diperintahkan untuk memakmurkan kehidupan dunia. Manakala tanggungjawab bagi manusia ialah manusia ada yang taat dan ada yang ingkar. Yang kedua, mereka mendapatkan pahala dan dosa bagi setiap tindakan. Dan yang ketiga, manusia selain mereka beribadat kepada Allah, manusia juga diperintahkan memakmurkan kehidupan dunia. Akhir sekali, kita akan pergi kepada hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, hikmah yang kita dapat daripada beriman kepada malaikat ialah meningkatkan keimanan kepada Allah kerana menyedari kehebatan dan kekuasaannya menciptakan malaikat. Meningkatkan keimanan kepada Allah dan menyedari kehebatannya menciptakan malaikat, kita sebagai manusia akan bertambah yakin kepada Allah kerana Allah Maha Berkuasa kerana menciptakan malaikat daripada cahaya, sedangkan kita sebagai manusia diciptakan daripada tanah. Seterusnya, hikmah yang kedua ialah
menggalakkan seseorang supaya sentiasa memperbanyakkan amal soleh kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala perbuatan. Apabila kita tahu bahawa tugas malaikat raqib ialah mencatat amal kebaikan, maka kita sebagai manusia akan sentiasa melakukan amal soleh. Hikmah yang ketiga ialah menjadikan seseorang sentiasa berwaspada kerana setiap amalan yang dilakukan oleh oleh kita akan dicatat oleh malaikat. Seperti yang kita tahu, tugas malaikat atid ialah mencatat amalan buruk manusia. Maka kita akan sentiasa berhati-hati dalam setiap tindak tanduk kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Dan yang hikmah yang terakhir ialah membentuk peribadi Muslim yang sejati dengan cara melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Setelah kita mengetahui tugas-tugas 10 malaikat tadi, kita akan menjadi lebih cenderung ke arah melakukan ibadah kepada Allah kerana menyedari kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.